Jadi boleh-boleh je seseorang dia belajar alim serban besar, khatam kitab banyak, baca macam Arab, semua dah boleh, tapi dia tak rasa bertuhan. Benda tu boleh terjadi. Contohnya Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi karrama bani Adam wa wastafa minhum al-ulama wa ikhtara aidan minhum az-zuhad wal hukama wal kurama wa fadala minhum al-arifin billahi wa sifati wal asma wa adaqahum najata munajati min al-ardi was sama. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu saya sebutkan pengenalan dulu ya tuan-tuan. Saya sebutkan pengenalan dulu. Kitab yang tuan-tuan nak buka tu ialah muka surat ni tuan-tuan ya. Muka surat Naim dah bagi tadi. Lagi kat dah bagi dah dekat jazan ni. Okey, tuan-tuan kena buka dekat muka surat 100 muka surat 99 tengah-tengah. Sebab dalam kitab tuan-tuan ni ada dua kitab. Satu kitab nama dia Penuntun Hidup Bahagia, yang muka surat depan ni sekali ialah Penuntun Hidup Bahagia. Yang tengah-tengah tu Petunjuk Jalan Tarekat. Petunjuk Jalan Tarekat tu adalah judul asal. Petunjuk Jalan Tarekat tu adalah nama terjemah yang dah dipilih oleh Syed Ahmad Smith. Syed Ahmad Smith ni dia yang terjemahkan kitab Imam Abdullah Haddad. Judul asal kitab ni ialah Risalat Adab Suluk Murid. Kalau tuan-tuan tengok dekat muka surat 98 tu, yang tak ada muka surat tu, dia kata sebuah buku agama dialih bahasa dari buku Arab ditulis Risalatul Murid. Gelaran kitab tu Risalatul Murid. Nama asal kitab tu ialah Risalat Adab Suluk Murid. Tu nama asal kitab tu. Kitab Imam Abdullah Haddad. Kalau baca naskah Arab dia sebenarnya lebih menusuk lah, lebih menusuk tengok baca naskah Arab dia. Sebab penggunaan bahasa dia tu, penggunaan bahasa Arab dia tu mempengaruhi lah. Cuma oleh kerana kita ni ramai yang tak pandai bahasa Arab, jadi untung juga kita ada satu terjemahan yang dapat kita ambil pengajaran daripadanya. Okay. Saya sebutkan tu supaya tuan-tuan tahu apa judul asal dia kitab ni. Dan pengarang dia adalah Imam Abdullah Haddad. Saya pun berbesar hati baca kitab ni dekat tempat tuan-tuan. Bukan semua tempat saya baca sebenarnya kitab ni. Melainkan kalau saya nampak tempat tu ada minat. Saya nampak sebab pengetahuan yang ada dekat Cikgu Fuad tempoh hari. Cikgu Fuad tu dia ada pengetahuan sikit tentang tarekat ni. Jadi soalan yang diajukan tu, soalan tu lah yang menyebabkan saya nak tunjuk ni. Sebab saya boleh cakap, saya sebenarnya tak pakai kitab boleh, saya boleh cakap, tapi belum tentu masyarakat boleh percaya. Sebab kita ada macam-macam tuan-tuan. Saya cuma benda ni saya nak bawa ke atas je. Saya nak bawa ke atas supaya kalau ustaz tu dia tak suka tarekat, jangan hantam tarekat. Sebab bukan semua tarekat sesat. Dia cakap semua tarekat sesat. Tarekat sesat betul, kita akui memang ada tarekat yang sesat, tapi bukan semua. Sebab Imam Ghazali pun pakai tarekat, Imam Abdul Hasan Syazali tarekat Syazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani tarekat Qadiriyah. Sesat ke mana? Jadi nak cakap sesat, tengok orang tu sesat, bukan tarekat yang sesat. Orang Islam minum arak, Islam sesat. Orang Islam berzina, Islam sesat. Yang sesat orang tu sesat, Islam tak sesat. Jadi berhati-hati. Jadi benda ni saya pun nak bawa ke atas sebab mentang-mentang kita tak duduk dalam jabatan, jadi orang pun cakap tentang kita. Sekarang orang dalam jabatan kita nak kena cakap jugalah, supaya sekurang-kurangnya kalau dia benci tarekat, tolong beradab. Tak suka tak apa. Tak suka tak apa. Macam Wahabi sama juga. Wahabi tak nak ikut mazhab, tak apa, keluar je, tak payah ikut mazhab seperti tuan-tuan. Tapi tak payah cakap mazhab sesat. Sebab ijma' pasal mazhab. Mazhab ni ijma'. Siapa langgar dia salah. Siapa langgar dia salah dan dia berdosa. Ijma' tak boleh langgar. Jadi yang ijma' kata pakai mazhab. Okey, jadi saya nak sebut, yang saya nak sebut ni ialah tarekat ni memang jadi isu sebenarnya sejak zaman mula-mula lagi. Sejak zaman Syekh, tarekat ni lahir sejak zaman Syekh Junaid Baghdadi. Itu yang jadi, satu dia kata Sayyidul Taifah, Taifatul Sufiyah. Dia itu adalah penghulu Taifah Sufiyah.
Jadi nak sebut kenapa boleh jadi penghulu, sebabnya Syekh Junaid ni, dia ni orang tarekat yang betul pun ikut dia, orang tarekat yang sesat pun ikut dia. Itu sebab tu dia kata Sayyidu Taifah. Kalau kadang-kadang ada beberapa guru tarekat yang betul, nanti geng-geng tarekat yang sesat dia tak nak ikut, sebab dia kata tak sampai, ini baru kulit baru, dia kata. Nampak tak? Tapi kalau Syekh Junaid, yang sesat pun ikut dia, yang betul pun ikut dia, menjadikan dia itu sebagai imam dalam kesufian. Jadi Syekh Junaid itulah yang antara mula-mula keluar. Cerita dia macam mana keluar? Jawapan dia ialah setelah Nabi wafat. Itu cerita dia. Lepas Nabi wafat, fatwa semua orang pun berkerumun nak mencari ilmu. Jadi orang pun tak tahu macam mana sah batal, maka keluarlah madhab. Kemudian bila madhab dah keluar, datang beberapa kaedah tu bermain dengan akal pula. Bila kaedah tu bermain dengan akal, orang apply kaedah tu kepada akidah pula. Jadi akidah pula sesat. Jadi mula-mula fiqh tadi, orang nak cari sah batal macam mana haji Nabi, macam mana puasa Nabi, macam mana sembahyang Nabi, mana yang sunat, mana yang wajib, ke semua wajib, ke semua sunat. Macam dalam sembahyang, kalau kita tak mengetahui yang fardu tu fardu, sembahyang tak sah. Walaupun sembahyang kita sebenarnya sama macam orang. Tapi kalau kita tak tahu yang sunat itu sunat, tak apa. Bererti kalau kita kata rukuk tu fardu, kalau kita kata tahiyat awal tu fardu, sembahyang kita sah walaupun tahiyat awal tu sunat. Kalau kita kata tahiyat awal tu rukun lah, kalau kita menganggap. Okey, kalau kita menganggap rukuk tu sunat, sembahyang tak sah. Kalau kita kata bacaan tahiyat akhir tu sunat, sembahyang tak sah. Kalau kita kata bacaan tahiyat awal tu fardu, sembahyang sah. Boleh dapat? Okey, jadi ketika itu para sahabat ataupun murid-murid para sahabat, para tabi'in, mereka cari macam mana yang sebenarnya. Jadi timbullah madhab. Bila timbul madhab, setiap seorang mengeluarkan fatwa masing-masing dengan kaedah masing-masing. Contoh yang saya boleh bagi yang berlaga ialah fatwa berkenaan kentut. Fatwa berkenaan kentut di sisi Imam Abu Hanifah tak batalkan wuduk. Jadi maksudnya kalau imam kentut tengah sembahyang, orang belakang boleh ikut dia lagi, Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i, kentut batal. Jadi kalau imam dah kentut ataupun satu orang dia dah kentut, batal wuduk dia. Okey, jadi kalau Imam Abu Hanifah pula sendawa batal. Kalau Imam Syafi'i sendawa tak batal. Jadi tuan-tuan nampak tak perbezaan tu? Jadi itulah yang gambaran nak menunjukkan timbulnya mazhab. Jadi oleh kerana timbulnya mazhab tu, persoalan kita apa yang jadi masalah bila timbul mazhab? Persoalan ni ialah nak timbulnya mazhab, nak timbulnya hukum perlu kepada perbahasan. Bila perlu kepada perbahasan, perlu tak gaduh. Jadilah rupa tu rupa macam gaduh. Jadi bila rupa tu macam gaduh, kadang-kadang tujuan sama. Tujuan dia ialah nak sah je, nak tujuan tu ialah nak Allah terima je sembahyang kita. Tapi rupanya dah jadi gaduh. Dan siapa yang jadi gaduh biasanya? Yang jadi gaduh tu biasanya murid-murid. Okey, bila dah jadi gaduh, murid-murid pun bukan calang-calang orang juga. Walaupun gurunya mujtahid, tapi murid-murid pun pangkat ulama juga, tapi bergaduh. Jadi bila bergaduh, suasana tu rosak. Jadi masyarakat kita jadi masyarakat yang rosak hati dia. Kemudian alhamdulillah rabbil alamin, Cikgu Fuad pun sampai, alhamdulillah rabbil alamin. Okey, Cikgu Fuad tak beli kitab ke? Ada bagi tak? Ni saya ni sebabkan Cikgu Fuad lah ni buka kitab ni. Okey, lepas tu kat mana tadi? Allah Akbar, kat mana tadi? Okey, jadi bila dah bergaduh pada masalah fiqah, kemudian yang timbul pula bila fiqah tu nak timbul penyelesaian, perlu bawa kaedah. Jadi sebab itulah Imam Syafi'i ni, Imam Bahiki cakap fiqah ni terkunci, dia kata. Fiqah ni terkunci. Sebab kenapa nama terkunci? Sebab jadi pening nak menguruskan fiqah, sebab semua hukum boleh letak. Sebab asal ada dalil je. Jadi ada hadis dalil macam ni, ada hadis macam ni. Jadi kalau ada sekadar ada dalil, hukum memang boleh letak je. Najis tak payah basuh dengan air, boleh hanya renjis je, tak payah mengalir, sebab ada hadis. Macam tu je, senang. Jadi maksudnya fiqah tu terkunci, tak dapat nak diuraikan sampailah datangnya Asy-Syafi'i. Tu kata Imam Bahiki. Imam Bahiki dia ada satu kitab besar, nama kitab tu Ma'rifatus Sunan wal Athar. Saya ada kitab tu, saya baca.
Imam Baihaqi adalah satu imam, satu ulama yang paling banyak membela Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cakap rukuk macam ni, apa dalil dia? Imam Syafi'i kata niat macam ni, apa dalil dia? Imam Syafi'i kata kunut macam ni, apa dalil dia? Dia semua dikeluarkan dalil Imam Baihaqi. Jadi Ma'rifatus Sunan wal Athar. Jadi nak sebut bila datangnya kaedah, bila kaedah tu dah ada untuk fiqh, dibawa cara berfikir, kemudian benda tu berjangkit pada masalah, orang apply pada masalah. Kebetulan waktu tu pun kita ada orang Mu'tazilah, kita ada Yunani punya kaedah dalam memahami ketuhanan. Jadi bercampur benda tu semua. Jadi timbullah pula masalah orang nak memahami Allah, nak memahami ketuhanan pakai ajaran sesat punya. Maksudnya pakai yang bukan Islam punya. Jadi bila jadi macam tu, timbul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Barulah gabungkan pula yang akal dengan nakal. Gabungkan Quran dengan fikiran. Dapat. Jadi bila bergaduh, bila timbul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kan timbul mazhab. Timbullah kecelaruan, jadi tak gaduh. Jadi gaduh. Walaupun sebenarnya perbahasan yang macam tu, perbahasan okey. Tapi bila satu orang tu tak menyedari dalam perbahasan tu matlamat dia apa, dia jadi gaduh lah. Kalau dia tahu matlamat dia ke mana, dia takkan jadi gaduh sebab dia tahu mana betul, mana salah, dan tujuan perbahasan macam mana, dan kaedah orang yang nak memutuskan perbahasan tu layak ke tak layak ke. Macam tu cerita dia. Jadi pendek ceritanya, daripada perjalanan perbahasan tu, baik daripada fiqh, baik daripada akidah, jadi pergaduhan, umat pecah. Barulah timbul at-tasawuf. Sebab ketika tu ulama pun tak jaga hati. Sebab apa? Kerja dia gaduh sana sini, matlamat tak ada. Itu cerita dia. Jadi itu cerita kepentingan tasawuf. Okey, sekarang bila tasawuf timbul, dia takkan timbul seperti mana dia mesti timbul seperti mana fiqh timbul. Dia mesti timbul seperti mana akidah timbul. Maksud saya, dia takkan timbul sebagai nama umum je, at-tasawuf, tanpa tarekat, takkan. Seperti mana fiqh, dia takkan timbul tanpa mazhab. Seperti mana al-aqidah dia timbul tanpa manhaj, tak mustahil. Bila kita kata akidah Asy'ari je, manhaj dia apa? Dia mesti ada kaedah-kaedah tertentu supaya orang tak boleh keluar daripada barrier tu. Bila kita kata mazhab dalam fiqh, mazhab tu apa? Dia mesti ada kaedah-kaedah tertentu supaya orang tak boleh keluar daripada barrier dia. Itu sama juga dengan tasawuf. Mana boleh tasawuf, sebut tasawuf je, lepas tu tak ada tarekat. Tuan-tuan nampak ke tak nampak? Sebab tu kena ada tarekat. Cuma orang awam biasanya dia akan tolak tarekat sebab dia ingat tarekat ni ialah untuk jalan untuk orang ikhlas, untuk sufi, untuk jangan marah. Sebab dia kata dia boleh buat. Tapi kalau siapa yang memasuki tarekat betul-betul, dapat mursyid betul, ni dia ada beberapa, nanti dalam ni kita akan sebut, ataupun dalam ni tak ada saya rasa. Cuma dia ada sebutlah beberapa ciri secara umum. Nanti saya akan sebut ciri-ciri mursyid secara khusus yang disebut oleh Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, yang disebut oleh Al-Imam Syekh Ahmad Al-Qumushkanawi, ada sebut benda tu. Jadi nak sebutnya, kalaulah orang tu mendapat mursyid yang betul, cukup 5 syarat tu, dia akan dapat, dan orang tu nak jadi mursyid ni, syarat yang pertama dia ilmu sahih. Ilmu sahih ni ialah orang yang ada ilmu yang sahih. Ilmu sahih ni maksudnya ilmu dia ada sanad, dia pernah berguru. Dia tak boleh tak berguru tiba-tiba dia jadi guru. Tak boleh. Dia kena jadi murid dulu. Dia mesti jadi murid, dan dia pernah berguru dengan orang yang pernah jadi murid. Maksudnya dia pernah berguru dengan guru dia mesti pernah jadi murid. Guru dia pernah berguru dengan seorang guru tu mesti pernah jadi murid. Mesti berguru, dan akhir sekali guru nombor satu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu syarat dia. Okey, kemudian yang kedua, orang tu mesti ada, kalau pada masalah sufi, orang tu mesti khalifah. Kalau dia bukan khalifah, dia tak boleh ijazah tarekat. Tu nanti ada cerita dia nanti dalam kitab yang lebih panjang lah. Sebab ni pembukaan, saya nak cerita dulu lah sebab kita nak masuk tarekat kan. Okey, cuma dalam kitab ni dia akan sedikit umum, tapi saya akan bawa tuan-tuan berenang tu sedikit khusus supaya tuan-tuan nampak tarekat ni bukan sesenang yang orang cakap. Okey, bila dapat guru yang benar, guru tu betul-betul khalifah, ada ijazatul irsyad, dan dia cukup ilmu fardu ain dia, dan dia pernah berguru betul, dia boleh bawa. Okey, bila dia bawa, dalam tarekat tu dia ada mata pelajaran dia. Seperti mana tuan-tuan belajar, bila kita kata matematik, ilmu matematik, apa yang tuan-tuan gambar? Kalau orang yang tak pernah masuk matematik, mesti dia fikir apa? Darab bahagi tambah tolak, betul tak? Tapi kalau orang dah masuk matematik, dah main betul-betul matematik, dia mesti tahu pasal curve tu, apa orang panggil ni?
Dia mesti tahu pasal punca kuasa 2, punca kuasa 3. Dia mesti tahu pasal algebra. Dia mesti tahu pasal kerumitan untuk mengira isi padu labu sayung. Kalau pakai mod math, labu sayung tak boleh kira. Kalau pakai mod math je, matematik moden, nak kira isi padu labu sayung, mana boleh? Nak kira isi padu labu sayung kena pakai math. Jadi nak sebutnya orang yang kalau dia tahu matematik secara umum, dia tak tahu mazhab dalam, dia tak tahu dia punya method, dia punya apa, dia bukan method, dia punya apa, mata pelajaran dia ingat matematik senang. Dia kata lah, matematik tambah tolak bahagi darab itu je dia rasa. Dia tak tahu benda tu ada cerita dia. Begitu juga dengan tasawuf. Tasawuf kalau orang nampak daripada luar, orang hanya nampak kena baik hati, hormat orang tua, kita kena suara rendah, kena tawaduk, kena takhasyuk, kena khusyuk. Lepas tu kena jangan marah, kena jangan sombong, itu je dia rasa. Sebenarnya dalam tu ada mata pelajaran dia. Saya ambil contoh satu. Okey, antara mata pelajaran dia dulu, sebelum saya bagi contoh, antara mata pelajaran dia ialah kalau dalam Tariqat Naqsybandi ada 36 mata pelajaran. 36 mata pelajaran tu, itu yang ada dekat sanad saya lah. Kalau yang ada dekat sanad saya ni, ambil daripada Syekh Umar, yang Syekh Umar ambil daripada Syekh Yahya, sanad dia Hafiz Naqsybandi sampai Tajalli, 36 mata pelajaran semua sekali. Ataupun 20 muraqabah dengan 16 anak dia. 20 muraqabah dengan 16 anak dia. Maksudnya 36 lah semua. 20 dengan 16. Okey. Tapi kalau daripada saya, guru saya dua jalur. Bukan, saya dua guru saya. Satu Ayah Wahab, yang pakcik mengenal kan. Ayah Wahab, dekat Ayah Wahab sampai tahlil je. Jadi maksudnya dekat situ ada, kalau tak salah saya, ada 8 je mata pelajaran. Ada 8 je mata pelajaran. Sampai 8 mata pelajaran tu, kalau Ayah Wahab punya tempat, sampai situ dah boleh jadi khalifah dah. Okey, kemudian tempat Tuan Syekh Ma'ruf. Tuan Syekh Ma'ruf sampai Zatul Sorfi. Sampai Zatul Sorfi lebih kurang, kalau tak salah saya 12 kot, macam tu lah lebih mata pelajaran. Tapi kalau Syekh Umar punya, itulah yang sampai 36. 36 itulah sampai habis mata pelajaran lah. Orang yang menghabisi mata pelajaran tu bukan bererti dia sudah sampai, tak. Dan tidak itu pun yang ulama-ulama sufi ajar, tak. Kita yang Nabi ajar apa? Adakah Nabi ajar bila kau dah buat baik, kau dah sembahyang, kau dah ahli syurga? Ada tak Nabi cakap itu? Tak ada kan? Nabi ajar macam mana? Nabi kata kita ni hanya masuk syurga dengan rahmat Allah. Betul tak? Jadi oleh kerana itu, semua sahabat-sahabat pun rasa mereka tak sampai pun. Cuma yang mereka nak, apa yang Nabi cakap aku kena ikut. Sebab itu je jalan dia. Lepas tu barulah serah pada Allah sama ada aku dapat rahmat Allah ataupun tak dapat. Boleh dapat tak? Okey, saya ambil satu contoh lagi. Nabi cerita dekat Sayyidina Mu'adz. Tuan-tuan boleh tengok dekat belakang Bidayatul Hidayah, ataupun tuan-tuan boleh tengok dekat belakang Minhajul Abidin, ada satu hadis Nabi riwayat cerita pasal roadblock yang amalan orang sampai. Ni cerita roadblock hari-hari. Orang sembahyang, roadblock kan? Hari-hari. Orang sembahyang itu maghrib kita tadi tu terangkat tak atas. Ada 8 roadblock. Nabi cerita 8 roadblock. 7 roadblock dekat langit, 7 langit, petala langit. Roadblock yang terakhir Allah sendiri yang blok benda tu. Jadi bila 8 roadblock tu diceritakan oleh Nabi, Sayyidina Mu'adz cakap, kalau macam ni Rasulullah, aku tak lepas. Murid yang guru sufi nombor 1 punya, dia guru dia Nabi, dia cakap aku tak lepas. Jadi maksudnya nak cakap, yang Nabi ajar bukan untuk rasa confident, over confident. Bila masuk sufi, bila masuk tarekat, ataupun bila belajar ilmu, bila mengaji, masuk kitab, belajar kitab, khatam kitab, kita rasa kita alim, kita rasa kita lepas. Tak. Itu yang diajar dalam sufi sebenarnya. Jadi bila orang tu menghabisi 36 mata pelajaran, bukan untuk dia rasa dia lepas, tapi untuk dia usaha ikut apa yang Nabi cakap. Okey. Mata pelajaran yang pertama ialah zikir Allah 70,000 sehari semalam. Bagi orang-orang yang dengar, wah susahnya. Saya boleh bagi contoh satu, makcik tu tak boleh datang adalah Makcik Ani. Makcik Ani nama dia Rohani. Makcik Ani ni saya cerita je lah. Makcik Ani ni ketika kat Puncak Alam ni boy, dia antara orang yang banyak tak setuju dengan saya. Sampailah dia pun bai'ah ambil tarekat. Bila dia bai'ah ambil tarekat, kemudian saya buat dia. Kenapa saya buat dia? Sebab dia dah tua. Saya buat orang ni sebab supaya tuan-tuan mati. Macam Ani tu lahir tahun 52. Jadi sebab itulah saya buat, saya ajak dia masuk suluk, saya buat. Dia yang dulu cakap 70,000 tu susah, dia dapat buat. Yang lagi ajaib saya nak sebut ni lah, saya nak cerita jugalah. Walaupun cerita ni tak tahu lah, mungkin setengah orang akan kata benda ni mengarut apa semua. Tuan-tuan tanya Makcik Ani lah sendiri. Tanya Makcik Ani sendiri dan tuan-tuan tanya hospital tu sendiri. Makcik Ani masuk hospital koma sekejap. Sebab dia adalah macam-macam, semua benda dia ada. Dia koma sekejap. Waktu dia koma tu, dia berzikir, sebut Allah. Doktor tu tanya anak dia, mak awak ni buat apa dulu waktu kat rumah?
Lepas tu anak dia cerita dekat dia. Jadi dia selepas jadi macam tu, dia cerita dekat saya, dia pun rasa, dia kata dia bersyukur dapat masuk tarekat. Jadi yang saya nak sebut, kenapa boleh jadi macam tu? Jawapan dia latihan. Okey, kalau orang kata ini Nabi tak buat 70,000, tuan-tuan tak suka sangat kalau orang cakap pasal 70,000. 70,000 tuan-tuan baru sikit tau. Kan dia ada 36 mata pelajaran. Belum masuk mata pelajaran yang kelima lagi. Kalau yang kelima tu lagi teruk. Itu baru darjah 1 tu, 70,000 tu. Okey, tak apalah. Lepas tu saya nak bawa tuan-tuan tengok cerita ni. Satu cerita yang sekarang dah masyhur dekat, bukan cerita lah, satu bukan temu, mungkin temu lah. Ataupun orang panggil coffee table kan, Jojo kenal Jojo? Tak kenal kot. Johan Ghazali tu, Muay Thai boxer tu. Dia umur dia 17 tahun baru tuan-tuan. Berapa orang ditumbangkan? 17 tahun baru. Berapa orang ditumbangkan? Kalau tuan-tuan tak perhati, cubalah lawan dia. 17 tahun baru. Berapa orang ditumbangkan? Okey, sekarang orang pun tanya. Boleh tak aku nak tanya kat kau? Orang tu tanya kat dia lah. Orang dalam TV tu tanya. Apa rutin kau hari-hari? Jojo pun dia duduk macam ni, dia kata, kalau aku cakap jagikan kau tak percaya pula, dia kata. Sama tak kalau orang cakap Ustaz Aikal sembahyang 100 rakaat, tuan-tuan percaya tak? Ustaz Aikal sembahyang 100 rakaat, hari ni tak ada, seorang pun tak datang. Yang 100 rakaat semua tak datang. Ni Ustaz Aikal tu saya latih dia 1 rakaat. Sampai satu hari saya tanya dia, boleh tak, dapat tak? Dia kata malam ni tak boleh tuan Syekh. Dia kata malam ni 20 je dapat. Yang kalau dia kata tak boleh dia 20. Kalau kita tak boleh berapa? Kalau kita tak mampu sembahyang kita berapa? Mungkin 2 kan. Dia malam ni tak boleh tuan Syekh, malam ni 20. Jadi saya nak sebut, Jojo cakap kalau aku cerita kat kau nanti kan kau tak percaya, dia kata. Okey, lepas tu Jojo pun cerita. Apa dia buat? Dia kata dia bangun pukul 4, 4.30 dia dah ada atas tanah dah, dia pergi jogging. Jogging dia ialah 12 km pagi, 12 km petang. Okey, cuba tuan-tuan fikir. 12 km pagi, 12 km petang. Okey, lepas tu dia kena sit up 200. Sit up 200 setiap hari. Lepas tu dia kena menyiku 500, dia kena tumbuk 500, dia kena lutut 500, dia kena sepak 500. 500 tu ialah 10 set, 1 set 50. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dengar dia punya rutin tu, tuan-tuan biasanya kita cakap apa? Patutlah dia menang, betul tak? Kenapa tuan-tuan tak cakap ke dia, "Weh, buang masa lah kau." Kenapa tak cakap yang tu? Tapi kalau zikir 70,000, kita cakap apa? Tuan-tuan nampak tak macam mana setan main akal? Benda dunia yang pergi meluka-lukakan diri, benda dunia hanya menaikkan nama negara, benda dunia tuan-tuan kata bagusnya, betul tak? Tapi benda yang untuk mati, zikir 70,000, buat apa zikir banyak-banyak? Nampak tak? Kan pelik. Jadi ulama sufi nampak benda ni. Sebab itulah nanti tuan-tuan tengok nanti kalau sempat lah, kalau sempat pembukaan ni. Rasanya tak sempat kot. Dekat depan ni nanti dia akan cerita pasal ketukan. Sebab tu saya nak cakap perjalanan sufi bukan semua orang dapat sebenarnya. Walaupun dia tu fardu ain. Kalau tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan tak percaya saya cakap ni, buka kitab Sirrus Salikin, tuan-tuan buka bab ilmu. Tuan-tuan akan nampak dia akan bahagikan mana ilmu fardu ain. Sebab itulah orang bila tak lepas ilmu fardu ain tu, orang rosak. Fardu ain bukan fiqh akidah je, bukan. Tasawuf dengan mazhab dia, maksudnya dengan tarekat dia. Macam mana tuan-tuan nak bersihkan hati tanpa jalan? Dia ada jalan tanpa method, tanpa dia punya flow. Dia mesti ada method dia. Macam mana tuan-tuan nak faham fiqh tanpa flow? Maksudnya tanpa kaedah fiqh, tanpa mazhab, macam mana tuan-tuan nak faham? Sebab kalau ikut dalil, kentut batal, kentut tak batal. Macam mana tuan-tuan nak dapat? Jadi jawapannya mesti ada kaedah dia. Dia mesti ada kaedah dia. Jadi itulah pembukaan pada masalah yang saya nak tunjukkan. Yang pertama saya nak cakap pada masalah setiap ilmu tu ada mazhab. Itu yang pertama, poin dia. Yang kedua, ataupun saya boleh singgungkan juga seperti mana yang saya sebut tadi tu. Poin kedua ialah pada masalah kita bukan mengatakan tarekat semua tak sesat. Tarekat tu memang tak sesat, tapi ada tarekat-tarekat yang dibawa secara sesat. Sama je macam agama Islam. Agama Islam berkembang pergi daripada Nabi ajar sahabat pun ajar tempat-tempat. Lepas tu ada satu tempat tu dia tu katalah orang tu agama lain. Lepas tu dia tengok ada orang agama Islam, dia pun masuk Islam. Dia baru duduk sekejap je dengan orang yang ulama tadi tu. Lepas tu dia balik kampung dia. Lepas tu dia pun jadi pempengaruh. Dia pun mengajar kampung dia dengan keadaan ilmu Islam yang dia ada pun tak banyak. Dia claim benda tu Islam sedangkan benda tu bukan Islam. Tuan-tuan nampak tak?
Jadi boleh tak jadi satu nama Islam tapi sesat? Jadi itu yang jadi Qadiani, itu yang jadi macam-macam tu. Sebab join, dia campur agama lain dengan agama Islam. Jadi nak cakapnya Islam tu pun ada je orang yang bawa secara sesat. Boleh nampak? Jadi kita tak nafi tarekat tu orang bawa secara sesat. Ilmu hadis pun ada orang bawa secara sesat, iaitu Wahabi. Wahabi pakai perkataan Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi ni bukan Ibn al-Arabi Sufi tu, Ibn al-Arabi yang hadis tu, yang ulama hadis tu. Syekh Ibn al-Arabi, Imam Ibn al-Arabi ni, dia mengatakan dia kata tak boleh memakai hadis dhaif. Hadis dhaif di dalam kami tidak menerima hadis dhaif. Dia cakap melalui perkataan dia. Tapi perbuatan dia tak. Maksudnya apa? Dhaif yang dimaksudkan dekat situ ialah hadis yang ghairu maqbul, bukan dhaif yang dhaif ni. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tak faham ke. Jadi nak sebutnya orang gunakan perkataan dia untuk membuka satu manhaj hadis. Jadi dia bawa perjalanan ilmu hadis tapi cara yang sesat. Jadi kalau ilmu hadis pun ada yang sesat, tarekat ada yang sesat, tarekat pun ada yang sesat juga. Jadi kenapa bila ilmu hadis ada yang sesat, kenapa kita tak buang ilmu hadis? Kenapa bila tarekat sesat kita buang semua tarekat? Saya nak sebut sikit pasal kenapa dia cakap semua tarekat sesat. Ini kalau apa yang saya sampai kat telinga saya lah. Memang saya tak dengar secara live, tapi benda maklumat saya sampai. Sebab dia cakap pagi tu, petang tu dah sampai saya dah. Pagi tu dia cakap, petang tu dah sampai kat saya. Jadi satu saya kata tak boleh kita nak cakap tarekat tu sesat. Yang sesat tu ialah siapa yang bawa tu. Macam tu saya nak cakap. Okey, jadi nak sebut itulah dia pembukaan. Okey, yang pertama kita nak tahu ilmu tu mesti ada mazhab dia. Lepas tu saya bawa contoh tadi, kenapa orang pada masalah berberat-berat kepada dunia semua orang okey. Tapi bila berberat-berat untuk tasawuf, semua orang tak okey. Jadi saya nak fokuskan, nampak tak mainan syaitan situ? Mainan syaitan. Okey, kemudian orang yang tak masuk, dia memang takkan tahu. Dengan syarat orang yang tak masuk ni, maksud saya, dia tidak menjumpai guru yang benar. Kalau dia tak menjumpai guru yang benar, ataupun dia tak masuk tarekat, memang dia takkan tahu apa ada dalam tarekat. Dan dia hanya akan nampak benda tu macam suruh zikir-zikir, dia ingat macam tu. Ataupun orang tu akan jadi gila isim. Ada juga yang jadi gila isim. Okey, kemudian orang yang tak masuk, dia takkan tahulah. Jadi fokus saya dekat perkataan tu ialah dalam tarekat tu sendiri dia ada silibus. Dia ada silibus dalam tarekat tu. Cuma cara mendapatkan silibus tu bukan cara macam kita dekat U ambil kursus kita terus dapat, tak. Sebab tarekat ni dia permainan dia perasaan. Jadi guru tu akan tengok perasaan murid tu. Jadi satulah saya katakan tadi, nanti kita akan masuk dalam pembukaan ni. Dia akan cakap bahawa hati itu mula-mula akan diketuk dahulu, barulah akan terbuka jalan-jalan tarekat. Okey, sebelum tu saya nak cerita pula. Kalau ada orang kata jadi syekh macam mana, tak alim pun. Tak alim tu macam ni. Dia memanglah kitab-kitab boleh dah baca, dia kata tak alim, tak pandai nak keluar fatwa kaedah, tak pandai. Syekh tarekat dia kena alim fardu ain. Dia kena alim ilmu yang untuk dia melepaskan murid dia, tapi bukannya dia nak kena jadi sampai mujtahid. Silap besar tu. Saya nak sebut satu benda tuan-tuan. Kalau kadang-kadang orang buat tarekat ni macam tu orang cakap. Okey, contoh tuan tengok. Dia kata mana ada nama-nama orang-orang sufi dalam fiqh. Maksudnya dia orang tak alim. Kan bila tuan-tuan bahas fiqh, nama siapa keluar? Imam Ibn Hajar Al-Haytami, betul? Imam Syekh Ramli, betul? Syekh Zakaria Al-Ansari. Lagi apa? Al-Imam Suyuti. Lepas tu Al-Imam An-Nawawi. Lepas tu Al-Imam Ar-Rafi'i. Itu semua ulama fiqh. Lepas tu Al-Imam Al-Azra'i. Itu semua ulama fiqh. Yang saya sebut ni semua Syafi'iyah lah. Yang saya sebut. Okey, ada tak nama Ma'ruf Karki? Tak ada. Bahuddin Naqsyabandi? Tak ada. Ada tak nama tu? Tak ada kan? Jadi dia kata, nampak ulama-ulama sufi tak alim. Okey, sekarang saya soal kepada dia. Waktu tuan-tuan baca fiqh, ada tak nama ulama qiraat? Ada tak? Waktu tuan-tuan baca fiqh, ada tak ada tak nama Imam Abu Hasan Asy'ari? Kan? Jadi kenapa? Adakah kita cakap Imam Abu Hasan Asy'ari tak alim? Tak fiqh? Fiqh dia tak betul? Adakah kita nak cakap Imam Syafi'i dia tak baca qiraat? Ketika kita belajar qiraat, nama Imam Syafi'i kan mana ada? Jadi otak tu cara berfikir tuan-tuan. Tapi benda ni orang hantu-hantu kan. Saya sebenarnya tak larat je nak lawan benda-benda macam ni. Tapi alhamdulillah mana-mana tempat yang nak buka kitab, saya ajarlah. Saya ajar. Saya berani ajar sebab saya khalifah. Saya syekh dalam tarekat. Saya dapat pada tahun 2004.
Cuma tahun 2004 tu saya tak pakai gelaran tu lagi. Saya mula pakai gelaran tu tahun 2015. Sebab 2015 tu dah berdaftar dengan JAKIM, Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia. Sebab ketika tu Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia dia nak check siapa yang masuk dalam tarekat ni, siapa yang claim dia Syekh, kena tunjuk ijazah dia. Saya tunjuk semua, saya transparent. Jadi saya nak sebut, sebab tu saya nak ajar, sebab kadang-kadang saya risau ada orang yang ajar tasawuf tapi sebenarnya dia tak tahu pun dia punya apa, dia tak tahu dia punya mata pelajaran tu, sehingga cakap dia tu salah. Itulah cerita dia. Okey, saya rasa untuk itu kita masuk pukul apa? 30 ya? 23, bukan 30. 23. Okey, sampai jam berapa boleh? Ni masuk awal sampai apa? 8.45, 9 takut nanti. Kalau saya tengok mata tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan punya mata saya nampak macam tak larat tu, saya berhentilah. Saya punya kalau saya nak cuba sampai 8.40. 8.40. Okey. Okey, itu cerita dia tadi ya. Jadi itu pembukaan supaya tuan-tuan nampak dulu perjalanan dia, dan supaya tuan-tuan nampak cara fikir dia. Sebab kadang-kadang orang memfitnah, dia tidak membandingkan dengan ilmu yang lain. Jadi terfitnahlah tasawuf macam tu. Padahal ilmu yang lain pun ada. Okey. Jadi bukti yang saya nak tunjuk tasawuf ni, orang yang arif ni, dia bukan semestinya dia kena jadi mujtahid. Maksudnya dia kena apa? Dia kena alim fiqh dan dia kena bertasawuf sama. Contoh, tuan-tuan kalau nak tengok orang alim yang ada tarikat, Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaid, lepas tu yang terbaru ni yang dah meninggal juga, tapi yang zaman kita ni Syekh Ahmad Kiftaro, mufti, Grand Mufti Syria. Tuan-tuan boleh cari je, tulis je dekat Google Syekh Ahmad Kiftaro ataupun Kuftaro. Tuan-tuan search je, tuan-tuan akan nampak dia mursyid tarikat Naqsybandi. Dia mursyid tarikat Naqsybandi dan dia adalah mufti. Syria, Grand Mufti Syria. Dia ada masjid nama dia Masjid An-Nur. Lepas tu tuan-tuan cubalah search dia punya hadrah zikir dia, zikir berdiri dia. Tuan-tuan tengok zikir berdiri dia. Okey, jadi saya nak sebut, okey. Seorang guru sufi tu, orang tasawuf tu, dia tak semestinya nak kena jadi mujtahid. Kalau dia jadi mujtahid, macam kalau dia bukan mujtahid lah, maksudnya kalau dia pandai alim sampai boleh fatwa, itu bonus lah. Tapi untuk menjadi seorang syekh, maksudnya nak memimpin syekh dalam sufi, dia tak perlu jadi mujtahid, tak perlu. Okey, contoh dia tuan-tuan boleh tengok kepada cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali dia jadi rektor kan. Imam Ghazali tuan-tuan, dia wafat pada 505. Jadi maksudnya dia terkeluar kurun. Tapi ilmu yang dia ada adalah ilmu seorang mujtahid. Sebab tu Imam Ghazali ketika dia jadi mujaddid, kan Nabi cakap setiap 100 tahun akan ada seorang mujaddid. Maksudnya ulama nombor 1 zaman tu, setiap 100 tahun. Jadi Imam Ghazali dia mujaddid. Ketika dia jadi mujaddid, tak ada seorang pun bandingan dia. Tak ada seorang pun tandingan dia. Kalau zaman Al-Imam Nawawi, tandingan dia ialah Al-Imam Rafi'i. Kalau zaman Al-Imam Suyuti, tandingan dia ialah Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi setiap ulama ketika dia naik dalam satu zaman tu, dia ada tandingan. Imam Ghazali tak ada. Imam Ghazali ketika dia jadi mujaddid, tak ada siapa yang setinggi ilmu dia. Okey. Walaupun dia setinggi macam tu ilmu dia, satu hari dia tengah menguruskan masalah haid. Dia kan jadi rektor universiti. Kemudian dia pun sembahyang dengan adik dia. Adik dia nama Ahmad, sembahyang. Bila sembahyang, tengah-tengah sembahyang, adik dia mufarakah. Jadi dia pun dia tak sedar. Kemudian mak dia bagi tahu, adik kau mufarakah. Dia pun tanya adik dia, kenapa kau mufarakah daripada aku tadi? Lepas tu dia kata, sebab saya nampak dekat bontot abang ada darah. Dia kata. Imam Ghazali pun fikir ada darah. Dia pun pergi tengok balik jubah dia. Bila dia tengok balik jubah dia, tak ada darah. Yang adik dia tadi mufarakah, sebenarnya perlu tak mufarakah? Bila nampak ada darah, perlu ke tak perlu? Dalam fiqh wajib mufarakah kan? Jangan ikut imam yang ada darah, batal sembahyang. Jadi bila nampak imam tu berdarah, ada najis kan, jadi kita kena mufarakah. Jadi adik dia mufarakah. Jadi apa yang adik dia buat betul-betul dah mengikut hukum. Betul lah, jadi dia tak marah lah adik dia. Cuma dia berfikir, apa yang adik aku boleh nampak darah sampai mesti benda tu jelas kan. Baru dia teringat yang ketika dia sembahyang, memang dia berfikir tentang darah haid. Sebab tu darah yang adik dia nampak kat bontot. Memang dia, sebab kan tadi sebelum sembahyang kan dia tengah cari masalah tu kan. Jadi dia fikir pasal darah haid. Jadi dia dah tahu. Bila benda tu terjadi, dia tahu rupanya adik dia ada ilmu lain. Dia tahu yang adik dia tu ada kasyaf.
Jadi sekarang dia tanya adik dia, siapa guru kau? Sebab orang takkan dapat kasyaf melainkan hati bersih kan. Jadi Imam Syafi'i dah tahu, aku ni walaupun alim, tapi hati aku ilmu, nampak? Dia tak sampai kepada maksud. Ilmu tu wajib belajar, tapi ilmu bukan maksud. Ilmu tu wajib belajar, tapi ilmu bukan maksud. Maksud kita Allah. Kita mesti dah belajar sampai dapat rasa bertuhan. Jadi boleh-boleh je seseorang, dia belajar alim, serban besar, khatam kitab banyak, baca macam Arab, semua dah boleh, tapi dia tak rasa bertuhan. Benda tu boleh terjadi. Contohnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali semayang tak rasa Tuhan, dia rasanya rasa ilmu. Jadi bila dia dah dapat nampak adik dia boleh kasyaf, dia tanya, guru kau siapa? Adik dia cakap, abang tak payahlah berguru dengan guru saya, abang tu rektor. Maksudnya dia ulama nombor 1 Jadi abang tu tak payah berguru dengan guru saya. Lepas tu masih paksa. Adik dia pun bagi tahu, guru saya ialah seorang tukang kasut dekat pasar. Abang pergi dekat pasar, dekat ujung seorang tukang kasut. Pergi berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Nama Syekh tu Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Syekh Abi Ali Al-Farmadi ni orang alim, tapi bukanlah alim macam Imam Ghazali. Satu saya kata, Syekh Tarikat ni bukan nak kena alim jadi ulama, tuan-tuan. Yang penting dia tu jangan tak ada ilmu. Yang jadi masalah sekarang ni, Syekh Tarikat, bila kita kata Syekh tu tak payah alim, terus dia pun tak ada belajar. Sembahyang tak tahu, apa tak tahu, semua tak tahu. Baca kitab pun tak boleh, apa tak boleh. Baca Quran tak boleh kadang-kadang. Lepas tu kata dia jadi syekh. Tu yang jadi sesat. Yang betul ni memang dia bukanlah alim macam mujtahid, tapi dia kena alim. Dia kena guru agama. Barulah dia, macam mana dia nak buat tarikat? Tarikat tu agama macam mana dia nak buat? Macam mana dia nak bawa kalau dia tu bukan guru agama? Kita lihat orang tanya hukum baca ni pun tak tahu, hukum sah batal pun tak tahu. Kan? Jadi masuk dekat sini ialah Syekh Abi Ali Al-Farmadi tu bukanlah bodoh. Dia syekh, dia guru agama, dia alim. Tapi tak sampailah kepada peringkat ulama-ulama besar. Jadi dia yang pimpin Imam Ghazali. Dia pimpin Imam Ghazali. Pendek ceritanya, Imam Ghazali tu mula-mula ketika nak berguru, Syekh Abi Ali Al-Farmadi cakap macam ni. Dia kata, kau tak payah berguru dengan aku. Biasanya guru ni tuan-tuan, guru ni kenapa dia cakap macam tu? Tengok guru dia cakap, kau tak payah berguru dengan aku. Engkau rektor, kau alim dah. Dia kata, kau tak payah berapa nak berguru dengan aku tukang kasut. Maksudnya aku ni orang rendah, kau orang tinggi, berapa nak berguru dengan aku. Jadi Imam Ghazali kata, nak guru juga. Jadi apa Syekh Abi kata, kalau kau nak berguru dengan aku, maksudnya kalau nak berguru, rendahkan diri kau. Apa Syekh Abi Ali Farmadi suruh buat? Dia kata, kau pakai pakaian lengkap kau pergi tengah pasar, bawa satu bakul penuh dengan apple. Kau jerit dekat pasar tu, siapa ketuk kepala aku dapat satu apple, siapa ketuk kepala aku dapat satu apple. Jadi Imam Ghazali buat. Imam Ghazali pergi tengah pasar, bawa sebakul apple, suruh orang ketuk kepala Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kena ketuk kepala. Bila kena ketuk kepala, orang kata Imam Ghazali apa? Bertambah alim, betul tak? Ke orang kata Imam Ghazali gila? Imam Ghazali kena cop terus hari tu. Gila. Bila Imam Ghazali kena cop gila, fatwa dia semua tak pakai. Jatuh terus nama dia. Jatuh terus, tuan-tuan. Jadi bila dah jatuh, dah tak ada sombong, baru diterima sebagai murid. Jadi tuan-tuan nampak tak susah dia? Kenapa jadi macam tu? Sebab tarikat bukan macam fiqh. Tasawuf dia bukan macam fiqh. Tuan-tuan belajar macam ni rukuk, macam ni sujud, tuan-tuan terus boleh buat. Tasawuf tak boleh. Tasawuf dia benda hati. Sebab tu Nabi kata, la yu'min ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Orang tu dia tak akan sempurna iman dia kepada Allah, sempurna iman, melainkan aku jadi orang yang paling dikasihi daripada mak bapak dia, dan daripada anak dia, dan daripada semua manusia. Jadi nak sampai kepada Allah, dia pakai cinta, dia bukan pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, boleh dapat ilmu. Nak sampai kepada Allah, dia pakai perasaan. Sebab itulah Imam Ghazali tadi tu disuruh buang dulu perasaan besar diri tu. Bila dah buang perasaan besar diri, kan dah tak ada apa-apa. Sekarang barulah rasa aku berharap kepada guru aku. Nampak tak? Bila dah berharap pada guru, barulah guru tu nampak, guru tu berasa yang ini adalah murid sebenar. Boleh bawa. Jadi bila dah rendah diri, baru dia bawa. Jadi guru, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tak nak murid tu tak jadi. Saya sendiri ada 20 orang dulu datang daripada Kuala Selangor. 20 orang datang daripada Kuala Selangor, datang nak bai'ah. Saya pun tak pernah jumpa diorang. Jadi datang-datang saya pun cakap, kenal ke saya ni? Dia kata tak kenal. Dia kata, ada orang cakap sini ada orang boleh bai'ah. Saya kata tak boleh macam tu.
Dan guru ni kalau kita nak jadikan dia guru, kita kena kenal dulu, kena tahu dia betul tak betul, apa ilmu dia, siapa guru dia, dia sesat tak sesat. Lepas tu dah duduk lama serasi baru ambil. Dah cinta silap, dah cinta baru ambil. Tak cinta tak boleh ambil, walaupun guru tu betul, tak cinta tak boleh ambil. Jadi saya suruh balik 20 orang tu. Jadi nak sebut guru ni dia bukan main angkut dia, dalam kitab ni akan sebut akan ada. Tuan-tuan kalau rajin malam ni boleh habis kitab ni. Baca sendirilah. Bukan saya baca, kalau saya baca habis dah waktunya. Tuan-tuan baca ni. Malam ni boleh habis kitab ni. Memang senang je baca dia. Okey, jadi nak sebut bila apa tadi? Guru tu dia ada etika-etika. Dalam kitab ni akan ada sebut guru tak boleh menerima siapa-siapa saja untuk menjadi murid dia, dan murid pun tak boleh menerima siapa-siapa untuk menjadi guru dia. Perlu dia teliti dahulu. Jadi benda tu saya selalu tekankan pada setiap orang siapa lah yang berjumpa dengan saya. Kadang-kadang dia kata dia nak pergi ambil baik. Saya kata okeylah, ambil lah. Nak ambil mana-mana pun ambil lah, asalkan guru tu betul. Asalkan guru tu betul. Lepas tu dia kena tahu dah cara-cara dia. Lepas tu kalau dia kena buang, kalau guru tu kata pergi dah balik kan, dia kena tengok lah, janganlah dia putus asa. Saya nak bikin contoh satu, Ayah Wahab. Ayah Wahab ketika saya ni, itulah ni banyak cerita lah pula ni. Tapi sebab pembukaan saya nak cerita lah dulu. Saya dulu duduk dengan Ayah Wahab. Saya berguru dengan Ayah Wahab, umur saya 19 tahun, Ayah Wahab 81 tahun. Ni saya selalu nak kena sebut. Saya nak cakap guru saya tu bukan orang kecil. Saya baca kitab dengan dia, Ayah Wahab tak payah buka kitab. Orang 81 tahun tu kan. Dia belajar, dia belajar umur 18 tahun. Dia ambil tarekat umur 18 tahun. Tapi sebelum tu ngaji, orang dulu kan ngaji pondok. Saya pernah tengok kitab Ayah Wahab, kitab Ayah Wahab kulit lembu zaman dulu punya. Kulit lembu yang macam kita kan, kulit dia, kalau zaman saya kulit masih kalau zaman sekarang ni dah rare lah. Saya punya zaman tu, tapi Ayah Wahab punya lagi rare. Macam kita kan tulisan tu macam tesis punya tuan-tuan. Kan tesis kan tuan-tuan buat tesis, kan tulisan tu warna emas kan? Kan dia okey macam tu kan? Kan zaman sekarang, zaman saya dulu macam tu lah. Zaman sekarang ni dah warna-warni dah. Ayah Wahab punya tak ada warna, kulit dia semua. Lepas tu tulisan tu semua di okey. Bukan di okey lah, saya tak tahu lah ada stamp ke macam mana, tapi kulit memang kulit lembu. Saya buka Ayah Wahab punya kitab, berulat-ulat dah berbubuk-bubuk, berlubang-lubang. Okey, jadi nak sebut Ayah Wahab didatangi oleh 3 orang. Satu Haji Sulaiman, 2 orang lagi saya tak nak sebut lah siapa. 2 orang lagi, 3 orang. Okey, jadi datang 3 orang, kata nak bai'ah dengan Ayah Wahab. Apa Ayah Wahab cakap? Ayah Wahab cakap, kalau orang nak menikam-nikam dulu, orang nak tengok wayang telanjang dulu, pergilah balik dulu, dia kata. Kalau nak tengok nikam-nikam tu ialah ni, apa? Judi. Menikam-nikam tu ialah judi. Kalau nak main judi dulu, nak tengok wayang telanjang lagi, wayang telanjang ni, apa ni, blue film lah, blue film, filem lucah. Ayah Wahab cakap kalau orang nak tengok dua ni dulu, nak buat benda ni dulu, balik dah dulu. Jadi Ayah Wahab cakap tu sebab apa? Sebab siapa yang nak menuju kepada Allah, dia kena nekat. Buang maksiat boleh tak? Buang maksiat sebenarnya boleh, tapi memanglah susah. Tapi nak susah tu kena lawan lah. Tuan-tuan nak tera, tuan-tuan nak jadi engineer, kenalah masuk AdMath. Kalau tuan-tuan nak jadi engineer, lepas tu AdMath, takutnya AdMath susahnya, alah, memang tak jadilah. Tapi cuba masuk, gagal. Dah lama jadilah, tapi kenalah gagal dulu. Jadi sebab itulah nak kena nekat. Jadi bila Ayah Wahab cakap yang tu, 2 orang tadi balik. Haji Sulaiman cakap dia nak ambil, Ayah Wahab cakap baliklah dulu. Lepas tu Haji Sulaiman datang lagi minggu depan, minta lagi, datang lagi kali ketiga tu, terus Ayah Wahab bai'ah. Jadi sebab Ayah Wahab nak nampak dia punya kesungguhan dia. Itu etika seorang guru lah. Guru, sebab tugas guru ni bukan nak banyak murid. Siapa datang nak ambil bai'ah, mari ambil. Dia bukan macam tu. Guru yang benar lah saya cakap ni. Kalau guru yang tak benar, dia nak tunjuk dia ramai murid, macam tu lah. Tapi kalau guru yang benar, dia akan tengok dulu murid ni boleh dibawa ke tidak. Sebab kadang-kadang murid tu datang, dia sebabkan dia tengok guru tu popular, dia naklah datang kat guru tu. Tapi sebenarnya dia nak Allah ke tak? Ke dia nak popular? Dia nak Allah ke tak? Kita masuk pondok, kita nak Allah ke kita nak ilmu? Yang menyebabkan kita salah, yang menyebabkan kita, percakapan kita tu tak boleh bawa orang balik kepada Allah, sebab kita kemarin waktu kita ngaji, kita nak ilmu, tak nak Allah pun. Kita masuk tarekat sebab apa? Sebab nak jadi khalifah ke sebab nak Allah? Kan beza tu. Beza tuan-tuan, hasil dia pun beza. Saya sebabkan dah habis kan masa pelajaran, guru pun saya alhamdulillah dah habis, guru pun dah meninggal pula. Jadi nak sebutnya, saya nampaklah daripada mula kami dibuat sampai habis, sampai guru pun meninggal, saya nampaklah macam mana siapa yang nak benda tu, dia akan dapat benda tu. Tapi siapa yang nak Allah, insya-Allah akan dapat. Jadi sebab itulah guru tu dia kena teliti murid tu, tengok murid tu nak siapa. Dia nak Allah ke dia nak apa. Kalau dia tak nak Allah, ajar dulu. Kita ni macam ni flow kita. Allah jadikan begini, ajar dulu. Jadi sebab itulah kadang-kadang
Murid tu bila dia nak dalam sufi ni, biasanya guru tu akan cakap suruh datang dulu, dengar dulu. Lepas tu nanti baru diikatkan perjanjian tu. Perjanjian tu aduh, saya kadang-kadang kelakar juga orang tanya, kenapa nak kena bai'ah pula? Aduh, heran saya. Tuan-tuan kadang-kadang masuk silat pun bai'ah kan? Masuk silat bai'ah. Masuk parti lagi kelakar. Parti tu tak ada Allah suruh masuk parti bai'ah. Yang parti tu tak ada. Parti ni kalau saya sebut tentang hadis ni, parti ni tempat perpecahan dia sebenarnya. Tapi kenalah masuk parti. Tuan-tuan kenalah berpolitik, sebab nanti kan orang kafir ambil negara. Tapi janganlah masuk politik. Lepas tu tuan-tuan jadi macam orang putih tu. Orang putih letak umpan, tuan-tuan bunuh-bunuh sama kita. Kan dah jadi bodoh, diperbodohkan dia orang putih tu. Jadi nak sebutnya, benda yang Allah suruh janji setia untuk bersihkan hati, itu kan fardu ain. Yang itu kita tak nak bai'ah. Tapi parti bai'ah, silat bai'ah, apa lagi bai'ah? Banyak bai'ah tu kan perjanjian. Sahabat Rasulullah dulu, kalau tuan-tuan baca dalam, saya dah lupa dah sebenarnya, sebab hari tu buka kitab hadis. Saya buka kitab-kitab belakang. Kitab belakang tu maksudnya macam selain daripada Bukhari dengan Muslim lah. Saya buka Tirmizi, saya buka Nasa'i, saya buka Ibn Majah. Dekat situ banyak cerita, dekat Muslim pun ada cerita pasal para sahabat ni dia berbai'ah dengan Rasulullah. Bukan berbai'ah yang Islam tu satu hal lah, asyhadu alla kan, syahadah kalimah syahadah. Ini berbai'ah sebab berjanji setia dengan Rasulullah supaya tangan aku tak mencuri, tangan aku tak begini, tangan aku tak begini. Dia kata setelah aku berjanji dengan Rasulullah, aku tak mencuri lagi. Nah, cakap kekuatan janji tu. Jadi itu sebabnya ulama sufi dia ambil daripada perbuatan Nabi itu supaya bila siapa nak jadi murid kena janji. Bila nekat baru jadi, tuan-tuan. Saya kan alhamdulillah rabbil alamin, saya kan sebenarnya lah waktu buat, saya sebenarnya tak ada nak buat murid pun. Tapi alhamdulillah setelah ada kerjasama tempoh hari Quizsel dengan Quizsel Jabatan Komuni 9, kalau tak salah saya dengan Jabatan Komuni Selangor sekali. Lepas tu dengan Masjid Puncak Alam buat persijilan tarekat tasawuf yang dipimpin oleh Dr. Syuhada. Jadi Dr. Syuhada panggil saya sebagai pensyarah jemputan. Sebab Dr. Syuhada tahu saya khalifah, jadi suruh saya ajar persijilan tu. Hasil daripada persijilan tu, orang Puncak Alam semua faham tentang tarekat. Bila faham tentang tarekat, mereka pun bai'ah lah, jadi murid saya. Bila dah bai'ah, saya sebenarnya bukan nak murid pun, tapi takdir Allah Ta'ala jadi macam tu. Jadi bila saya pun buat murid saya. Saya pun tak expect lah, saya tak expect mereka ni dapat sungguh-sungguh macam saya. Tapi sebab mata saya kan tak boleh tengok orang pemalas kan. Jadi saya siapa pemalas, tak kira lah muda ke 70 tahun ke, memang saya marah je. Jadi bila saya marah, saya nampak dia orang jadi. Bila macam Ustaz Aikal, bila yang tuan-tuan nampak lah, Ustaz Aikal yang ajar tempoh hari kan, Ustaz Aikal Azmi yang pakai jubah biru pekat tu, yang pakai navy punya, yang itu dah sampai boleh terima saya punya latihan sembahyang 100 rakaat tu. Dapat. Dia orang buat lagi laju pada saya buat dekat 5 jam, 4 jam lebih. Dia orang buat 3 jam lebih. Dia sebenarnya sembahyang tu kami akan start pukul 12, habis pukul 5. Sebab apa start pukul 12? Sebab saya start pukul 11 lah. Sebab nak habis waktu sahur. 4.30 kita nak mandi, nak sahur kan. Sebab nak puasa. Budak-budak ni dia orang start pukul 12, tapi dia orang habis pukul dia orang buat 3 jam lebih je. Sebab dia orang ambil tarekat dengan saya, dia orang baca Quran dah laju. Saya ketika ambil tempoh hari baca Quran saya belum pergi Yaman lagi. Saya baca Quran laju selepas pergi Yaman. Lepas pergi Yaman baru baca laju. Jadi sebab itulah saya dulu sembahyang 4 jam lebih. Jadi nak sebutnya, bila benda tu terjadi, saya hanya menunggu khabar gembira. Sebab orang biasanya orang pelikih kan, orang kata 100 rakaat menipu lah apa kan. Sebenarnya boleh buat, tuan. Kita je tak nak buat. Jojo tu 17 tahun lawan orang berpuluh-puluh tahun, boleh sebab apa? Jawapan dia latihan. Tuan-tuan jadi engineer, kenapa tuan-tuan boleh jawab soalan tu? Kenapa tuan-tuan boleh kira-kira? Jawapan dia sebab latihan. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan belajar Admaths tu tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan belajar Admaths, tuan-tuan masuk form 5, lepas tu tuan-tuan tak datang sekolah, tak ada latihan, boleh jawab Admaths? Takkan punya. Walaupun tuan-tuan kata tuan-tuan belajar silibus tu, lepas tu tuan-tuan tak buat latihan. Kan biasa bila balik dah kena buat latihan kan? Saya dulu sebenarnya daripada darjah 6 lah. Darjah 6 saya masuk kelas S, 6S tu sebenarnya saya tak layak pun masuk 6S tu. Tapi guru besar suruh saya masuk kelas tu. 6S tu 6 paling pandai lah. Saya tak pernah dapat latihan macam mana Cikgu Rahimah bagi tu. Cikgu Rahimah ni setiap mata pelajaran dia suruh kita buat latihan satu kertas peperiksaan. Kan dulu ada buku latihan kan? Buku latihan peperiksaan tu kan?
Bahasa Melayu kami kena jawab malam tu, kami kena jawab katalah bahasa Melayu bahasa Melayu punya subjek 50 soalan untuk dapat 100% kan. Matematik 50 soalan. Tuan-tuan bayangkanlah. Memang tak ada rehat punya. Memang tak ada rehat. Jadi nak cakapnya itu latihan lah juga. Jadi maksudnya kalau orang tu tak ada latihan, dia tak boleh jawab UPSR dia. Begitu juga dengan kalau orang tu masuk science stream ke. Saya dulu science stream sama juga. Science stream kalau tuan-tuan belajar advanced tu hari tu, kalau tak buat latihan tu, ni saya cakap ni sebab pengalaman saya sebenarnya. Pengalaman saya belajar hari tu, waktu tu mula-mula belajar apa saya dah lupa subjek dia. Hari yang pertama belajar tu memanglah nampak susah, tapi bila saya tengok panjang-panjang ni, bila dah dapat jawapan saya rasa saya boleh buat. Cikgu suruh hantar belajar hari Senin, cikgu nak suruh buat hari Rabu. Jadi saya ingat saya nak buat hari Selasa, saya tak nak buat malam tu. Bila saya tak buat malam Isnin malam tu, Selasa tu saya dah tak ingat dah macam mana cara nak buat dia. Jadi nak cakapnya, orang tu hanya boleh menjawab, kaedah dia ialah latihan. Jadi sebab itulah sebenarnya tak ada mustahil pada masalah 100 rakaat, tak ada mustahil pada masalah zikir yang banyak-banyak, tak ada mustahil. Hanya sebenarnya orang tu nak buat atau tak nak buat. Itu saja. Saja. Walaupunlah katalah orang tu nak buat tapi bukan kerana Allah, sebenarnya dia akan dapat buat. Kalau dia nak buat kerana Allah, itu lagi dapat buat. Okey. Ada seminit lagi. Tempoh hari ada soalan tak nak tanya? Saya dah lupa dah soalan apa tempoh hari. Apa soalan ni lupa dah saya. Soalan apa ni tempoh hari? Oh dah jawab dah tadi? Okeylah. Soalan baru okey boleh juga. Okey. Okey, dia sebenarnya dia kaedah kita mursyid satu dalam satu masa. Mursyid mesti satu dalam satu masa. Dia mursyid tak boleh ada dua dalam satu masa. Okey, walaupun kadang-kadang orang tu ada banyak mursyid. Macam contohnya Ayah Wahab. Ayah Wahab kalau tak salah saya dia ada 8 buku khalifah. Dia ada 8 guru, 8 mursyid, tapi mursyid dia pindah-pindah. Mursyid ni pindah-pindah sebenarnya bukan mursyid ni sebenarnya kalau kita duduk di bawah pimpinan guru tu dan guru tu benar dan kita tempoh hari dah cinta dia, kita tak boleh keluar kat situ. Melainkan kalau guru tu salah. Dia ada buat perkara sesat, yang itu memang kena keluar. Itu memang kena keluar. Okey, masalah guru mati. Masalah guru mati ni nak kena tengok. Guru saya dah mati. Guru saya dah mati. Masalah guru mati ni, kalau guru yang mati tu dan murid tu dia dapat kesan tangan daripada guru tu dan dia sama ada dia habis mata pelajaran ataupun dia diizinkan untuk dia dah habis mata pelajaran ataupun diizinkan jadi khalifah, dia tak perlu tukar mursyid. Yang perlu tukar mursyid kalau guru dia mati, dia tak dapat buah tangan guru tu. Maksudnya guru tu tak sempat buat dia. Yang itu dia kena tukar mursyid. Sebab mursyid ni talabul syekh wajib ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Menuntut syekh yang mursyid wajib bagi setiap murid walaupun murid tu sebesar-besar ulama. Sebesar-besar ulama macam Imam Ghazali tadi lah. Jadi bila orang tu katalah dah ada guru tapi guru dia mati dan dia perlu bimbingan, dia mesti cari mursyid yang lain. Tapi kalau dia tak perlukan bimbingan, dia tak perlu cari mursyid yang lain. Macam itulah. Dia sebenarnya bukan masalah jenis tarekat, tapi mursyid. Katalah sekarang ni dia ambil dengan saya. Lepas tu dia ambil dengan saya. Bukan dengan saya lah, sebab saya nak bagi contoh ni sesat. Contohnya, okey, katalah dia ambil dengan guru A. Guru A, lepas tu guru tu sesat pula kan. Okey, dia pun katalah lompat ni tadi bukan sebab sesat ya. Dia lompat-lompat saya saja je. Okey. Oh, itu bukan lompat. Boleh. Cara lain-lain. Sebab itulah nak tengok bila dia dah dapat cara Naqsybandi. Biasanya lah. Ni saya cakap ni jangan terasa saya tak tahu lah tuan-tuan, mungkin ada yang tarekat Ahmadiyah ke tarekat apa. Saya ada Naqsybandi, saya ada Saman, saya ada Dandarawi, saya ada Syahrawardi, saya ada apa lagi? Qadiri. Saya ada Qadiri. Jadi semua tarekat ni saya nampak dah. Sebenarnya tarekat yang betul-betul teliti Naqsybandi. Tapi kalau tuan-tuan masuk suluk betul-betul, tuan-tuan akan nampak mata pelajaran Naqsybandi tu. Jadi saya sekadar perjalanan saya dengan semua tarekat ni, tarekat Naqsybandi paling teliti. Tuan-tuan akan jumpa dia punya mata pelajaran macam tuan-tuan bila belajar tasawuf kan. Kan bila tuan-tuan belajar tasawuf, tuan-tuan belajar
zikir, lepas tu perasaan, lepas tu fana fillah, fana fi syekh, lepas tu makan bakok, tuan-tuan akan belajar kan. Benda tu semua nanti akan ada sampai tajalli. Tu semua nanti akan ada dalam mata pelajaran tu. Jadi tuan-tuan akan sentiasa tally, mata pelajaran suluk tu sentiasa akan tally dengan kitab. Okey, katalah dia dah biasa mata pelajaran tu, lepas tu dia masuk tarekat lain yang tak ada mata pelajaran tu. Nanti dia akan rasalah kosong kat situ. Bila dia akan rasa kosong, dia perlu cari orang yang nak semandi balik. Sebab hati dia tu dah tak dapat. Hati dia tu tak kena. Dia kena carilah balik. Carilah. Jadi lepas tu pula pada masalah guru ni, doa je, sebab guru ni nasib. Sebab kadang-kadang nampak macam dah baik, macam dah betul kan, tiba-tiba pegang salam perempuan pula. Kadang macam dah baik, tiba-tiba kan waktu bai'ah dia pegang peha perempuan tu. Itu semua macam pelik. Saya pun macam pelik lah. Saya sebenarnya nak pegang kepala perempuan dengan tongkat pun rasa tak sedap. Tapi saya tak pernah lagi pegang. Saya kalau perempuan bai'ah, memang dia akan duduk jauh dengan tongkat saya ni lah. Tapi saya ada isteri sebelah. Kalau saya tak ada isteri dekat sebelah, suami dia ada situ. Kalau tak ada juga, jemaah perempuan. Sebab orang perempuan takkan nak bai'ah depan lelaki pula. Macam itulah cara dia. Cikgu Puan ada? Apa basic yang kita nak kenal ceramah atau ustaz? Dia ada amalan apa, tasawuf atau apa, kita tak tahu. Untuk apa? Untuk apa kita nak tahu? Kita macam YouTube atau kita sama-sama luar. Dia jarang sesuatu tentang kan, Imam Ghazali dah sebut nama-nama besar tu. Oh, biasanya yang tak sebut Wahabi je tu. Kalau dekat YouTube memang kita tak dapat nak investigate lah. Dia sebenarnya kita kena sendiri buat investigation yang peribadi. Kita kena tahulah dia belajar mana, siapa guru dia. Itu semua nak kena tahulah. Kita cari sendirilah. Kalau daripada percakapan dia je, memang kita tak boleh nak kita tak boleh nak tuduh apa-apa, nak dakwa apa-apa. Contohlah cerita dia. Itulah dulu tuan-tuan, sedikit sebanyak saya rasa pembukaan dia. Saya minta maaf sebab mesti bawa cerita yang banyak supaya tuan-tuan nampak dulu. Sebab nak masuk cerita ni, walaupun dalam kitab ni tak berapa detail, tapi akan ada beberapa perkataan dia yang umum sebenarnya detail. Jadi sebab tu bila saya nak kaitkan, tuan-tuan mesti tahu dululah benda pembukaan pada hari ini. Dan pembukaan tu saya pun pembukaan ni pun saya tak kaitkan balik, saya tak patah balik pada hadis Jibril tadi. Tapi saya harap kita semua dah tahu setiap ilmu kita yang 4 tu, fiqh, akidah, tasawuf dengan al-ilmu bi'alamati sa'ah, semuanya datang daripada hadis Jibril. Jadi semuanya ada sandaran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey, betul kan ni? Boleh tutup dah kan? Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada dah. Cik, nama apa cik? Nama apa? Alif. Cik Alif. Ada soalan? Tak ada. Oh, lepas makan tak boleh lah kot. Lama sangat? Bulan depan je lah. Okey, bismillah. Saya bukan apa tuan-tuan, waktu makan tu saya 20 tahun saya jaga diri saya. Ilmu ni nak cakap pada tempat yang terhormat. Suatu saya takkan cakap, sebab dulu pernah ada orang tanya saya tu waktu nak sembahyang. Waktu nak sembahyang, saya nak bertobat, saya nak fikir saya punya dosa. Jadi bila orang tu datang, saya nak kena jawablah soalan dia. Jadi saya dah guna masa tu untuk, sepatutnya saya tumpu untuk Tuhan, dah jadi masa untuk dia. Okey, yang kedua, waktu makan ni ialah waktu lalai-lalai. Sebab itulah waktu tu saya tak nak jawab soalan. Sebab saya tak nak ilmu tu jadi rendah. Sebab tu saya hanya akan jawab di tempat yang mulia. Jadi jangan kecil hati apa semua. Tak apa, tanya minggu depan je lah. Tak pun nanti tulis je soalan, tulis. Nanti letak je, nanti tanya lah. Okey. Dan nanti saya jawabkan kalau saya dapat jawab lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta maaf tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala subhana wa ta'ala kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni ya Allah bil fahmi wa radhna al ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ya Allah akan makbulkanlah segala permintaanku yang telah beradab. Aku mohonkan pada setiap akhir majlisku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwu ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu. Sebelum saya lupa, tulis tarikh santai. Tulis tarikh dekat buku tu pembukaan. Naim kejap lagi tulis siri 1, tulis tarikh. Siri 1 tulis tarikh. Cik Zani nanti boleh bagi WhatsApp, boleh bagi Facebook Cik Zani. Nanti saya